Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pelajaran sirah kita. Kita sambung pada muka surat 28 unit 6 di bawah tajuk pembukaan kota Mekah. Selepas berlakunya perjanjian Hudaybiyah, sebelum tu peperangan Khandaq, dan selepas perjanjian Hudaybiyah dengan gencatan senjatanya, dan apabila berlaku pelanggaran pelanggaran daripada perjanjian Hudaybiyah tu, maka Rasulullah mengambil satu tindakan dan menyebabkan berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah ni. Maksudnya pembukaan kota Mekah ni, kota Mekah dibuka untuk umat Islam. Sebelum ni kota Mekah dikuasai oleh orang kafir Mekah. Dengan berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah, maka umat Islam bebas untuk datang ke Mekah untuk mengunjungi Kaabah. Nombor 1. Di kota Mekah terdapat Kaabah yang menjadi kiblat umat Islam dan tempat menunaikan ibadah haji. Ada Kaabah zaman Nabi, ketika Nabi berhijrah, tinggal Kaabah tu kepada orang kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy menguasai Kaabah tu. Jadi aktiviti di dalam kawasan Kaabah tu bercampur dengan aktiviti sembah berhala lah, apa sajalah. Jadi Nabi Muhammad pada peristiwa pembukaan kota Mekah tu, apa yang berlaku? Nombor 2, Mekah juga merupakan tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nombor 3, pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah telah berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah. Ingat, bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. 8 tahun lah lepas Nabi berhijrah, Nabi tinggalkan Mekah selama 8 tahun. Pada tahun ke-8 tu lah berlaku pembukaan kota Mekah balik. Nombor 5, selepas perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijrah, kita baca sebelum ni perjanjian Hudaybiyah tu, Nabi nak pergi buat umrah tapi ditahan, dan mereka tak bagi Nabi buat pada tahun tu. Nabi balik. Selepas perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijrah, Islam telah berkembang dengan meluas. Musyrikin Quraisy berasa iri hati dan merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada perjanjian Hudaybiyah tu, apa yang berlaku? Depa buat gencatan senjata 10 tahun, tak boleh berperang. Maka bila tak boleh berperang ni, orang Islam boleh pergi mana-mana tanpa gangguan. Mula-mula nampak macam berat sebelah, tapi Rasulullah nampak bila tak berperang ni, orang Islam boleh pergi mana-mana saja tanpa gangguan. Jadi selamatlah untuk menyebarkan Islam pada masa tu. Muka surat 29. Nombor 6 tu, kaum musyrikin telah melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah yang telah memberi kesetiaan, iaitu bai'ah Ridwan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita belajar orang yang berjanji dengan Rasulullah, taat setia kepada Rasulullah, disebut bai'ah Ridwan. Jadi orang musyrikin Mekah ni, dia bantu satu puak, itu Bani Bakar ni, untuk serang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni orang yang telah buat janji setia dengan Rasulullah. Jadi bila langgar perjanjian tu, maknanya Rasulullah akan ambil tindakan lah. Okey, nombor 7. Serangan itu telah menyebabkan 20 orang penduduk Bani Khuza'ah terbunuh. Bani Khuza'ah menghantar utusan memaklumkan peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlaku macam tu, Bani Khuza'ah tu hantar laporan bahawasanya orang kafir Mekah ni dah langgar perjanjian. Kata nak gencatan senjata 10 tahun, tapi mereka dah langgar 2 tahun dah mereka langgar. Jadi apa tindakan Rasulullah? Nombor 8. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara tersebut, baginda bersama-sama 10,000 orang tentera Islam menuju ke Mekah pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Jadi apabila peristiwa tu, mereka dah langgar perjanjian, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bawa 10,000 orang tentera. Nak serang lah balik. Nombor 9. Tentera Islam telah bermalam di Marruz Zahran dengan mendirikan khemah dan menyalakan obor api yang banyak untuk menggerunkan musyrikin Quraisy. Pada masa tu, mereka pergi satu tempat
tak jauh daripada Mekah, dinamakan Marruz Zahran. Dia buat satu helah, iaitu dia nyalakan api banyak. Banyak api tu. Lebih daripada 10,000. Jadi, bila orang kafir tengok, ramainya. Nampak macam ramai orang lah. Terlampau ramai sangat. Jadi, tujuan dia untuk bagi menggerunkan kafir. Kemudian nombor 10, Rasulullah SAW telah mengutuskan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib untuk berunding dengan Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan telah memeluk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Okey, Rasulullah ketika berkhidmah tu, dia tak masuk Mekah lagi, dia hantar Sayyidina Abbas. Bapa saudara dia, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ni, bapa saudara Nabi. Jadi, pergi ke Mekah, bertemu dengan pemimpin musyrikin ketika itu, Abu Sufyan. Abu Sufyan ni lah yang ketua apabila dalam perang, dia jadi ketua. Perang Uhud dia ketua, perang Khandaq pun dia jadi ketua. Abu Sufyan ni. Nombor 11. Abu Sufyan yang merupakan ketua kota Mekah berasa gerun melihat kekuatan tentera Islam yang ramai dan yakin tentera Islam akan memenangi pertempuran ini. Kalau perang, dia kata, mesti orang Islam menang. Jadi, Abu Sufyan pun ambil keputusan masuk Islam pada masa tu. Kemudian strategi Rasulullah SAW semasa memasuki kota Mekah. Apa strategi Rasulullah ketika masuk kota Mekah? Apa strategi ya? Yang pertama, Rasulullah SAW telah membahagikan tentera Islam kepada 4 kumpulan dan memasuki kota Mekah melalui 4 penjuru. Jadi, mereka masuk di semua penjuru. Jadi, bila orang kafir Quraisy tengok, semua tempat, semua jalan ada orang Islam. Jadi, mereka pun rasa macam, kena kepung habis ni. Nombor 2, tentera Islam diminta tidak melakukan kekerasan atau pembunuhan ke atas penduduk Mekah kecuali terpaksa. Nabi Muhammad pesan, jangan buat apa, masuk je. Bila orang tengok orang gerun tu, orang tak berani buat apa lah, biar. Jadi, tentera Islam pun masuk. Nombor 3, semasa memasuki Mekah, tentera Islam telah menawarkan jaminan keselamatan dan tidak akan mencederakan sesiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, Masjidil Haram dan rumah sendiri. Bila tentera Islam masuk, mereka bagi pengumuman, siapa nak selamat, duduk di dalam rumah Abu Sufyan, iaitu ketua penduduk Mekah pada masa itu, ataupun duduk dalam Masjidil Haram, ataupun duduk dalam rumah sendiri diam-diam, jangan keluar. Jadi, kalau siapa yang duduk macam tu, mereka akan selamat. Tak akan dibunuh dan tak akan diapa-apakan. Okey. Muka surat 30. Pertempuran hanya berlaku di bahagian selatan kota Mekah. Tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid menghadapi tentangan daripada kafir Quraisy yang diketuai oleh Ikrimah bin Abu Jahal yang telah mengorbankan 2 orang tentera Islam dan 13 orang tentera musyrikin Quraisy. Yang berlaku pertempuran adalah antara Khalid bin Al-Walid dan anak Abu Jahal, tu nama Ikrimah. Yang tu je berlaku. Tu apa yang berlaku? 2 orang tentera Islam dan 13 tentera musyrikin terkorban. Kemudian dia dalam kotak tu, arah pimpinan tentera Islam. Maknanya arah yang ketika masuk kota Mekah tu daripada arah mana? Timur, barat, utara, selatan. Daripada timur, Nabi Rasulullah SAW dan Abu Ubaidah tu dipimpin oleh tu. Bila masuk melalui arah timur, Rasulullah dan Abu Ubaidah dulu, ketua dah. Dia naik kuda ke, naik unta ke, di depan dia Rasulullah dan Abu Ubaidah. Di sebelah utara diketuai oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni anak angkat Rasulullah. Di sebelah barat, Sa'ad bin Ubadah dan Ali bin Abi Talib. Sa'ad bin Ubadah dan Ali bin Abdul Muttalib. Ali bin Abdul Muttalib ni sepupu Nabi lah. Dan juga menantu dia. Daripada selatan, Khalid bin Al-Walid. Daripada selatan ni lah yang berlaku sedikit pertempuran. Kemudian nombor 5, Rasulullah SAW dan tentera Islam bertakbir dan bertahmid semasa memasuki kota Mekah tanpa mendapat tentangan daripada tentera musyrikin. Rasulullah yang tak dapat tentangan tu, mereka pun bertakbir Allahu Akbar dan bertahmid Alhamdulillah. Memuji Allah lah bertahmid ni.
Nombor 6, setelah memasuki Mekah, Rasulullah SAW bertawaf mengelilingi Kaabah dan mencium Hajar Al-Aswad. Tawaf berapa kali pusing Kaabah? 7 kali. Itu tawaf. Rasulullah SAW menyuruh tentera Islam meruntuhkan kesemua 360 buah berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Apabila masuk pada masa itu, Nabi Muhammad suruh semua orang, sahabat-sahabat dia, musnahkan berhala yang ada dekat dengan Kaabah tu. Keliling Kaabah tu penuh dengan berhala. Tempat sembahan-sembahan kaum-kaum Arab pada masa tu. Arab mana-mana kan depa mai ke Kaabah, depa bawa patung depa tinggal situ untuk depa mai sembah pula bila-bila. Jadi di sekitar Kaabah tu banyaklah. Lebih kurang 360 buah berhala. Nombor 7. Baginda turut masuk ke dalam Kaabah dan mencuci dinding Kaabah dengan air Zam-Zam dan mendirikan solat. Sampai hari ini perbuatan masuk dan cuci dinding Kaabah tu dilakukan sampai hari ini. Baru-baru ni kan kita tengok pada masa musim haji baru ni ada. Nombor 8, Rasulullah SAW telah menyampaikan ucapan kepada penduduk Mekah tentang keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa tu Rasulullah pun menyampaikan ucapan lah. Nombor 9, baginda turut memaafkan dan membebaskan semua penduduk Mekah yang pernah menentang Islam. Pada masa tu orang kafir Quraisy tak boleh nak lawan, tak berupaya nak lawan Islam. Jadi Rasulullah SAW lepas mereka. Dah orang tak boleh nak lawan, nak buat apa lagi? Lepas lah. Nombor 10, muka surat 31. Tindakan Rasulullah SAW memaafkan penduduk Mekah menyebabkan mereka beramai-ramai memeluk agama Islam lantaran tertarik dengan kebenaran dan kesucian agama Islam. Iaitu Rasulullah bagi maaf ketika orang tu dah tak mampu. Kalau orang tu tak nak lawan, Rasulullah mungkin lawan. Tapi bila orang tu dah tak mampu nak lawan, maaf lah. Jadi dan dilepaskan. Jadi disebabkan sifat Rasulullah tu melepaskan orang yang dah tak mampu, mereka pun tertarik dengan Islam dan ramailah orang memeluk Islam pada ketika itu. Seterusnya, faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Apakah yang menyebabkan peristiwa pembukaan kota Mekah itu berjaya dan tidak ditentang oleh orang kafir musyrikin Mekah sangat pada masa itu? Okey, nombor 1. Kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menyusun strategi yang hebat. Satu, orang tengok Islam ni gerun sangat. Pertama nampak macam ramai sangat waktu malam, api banyak. Kemudian bila masuk di Mekah, tak masuk melalui satu pintu ya, masuk semua pintu. Jadi seolah-olahnya nak masuk satu pintu tu tak muat, kena masuk melalui 4 pintu. Jadi ramailah. Jadi melalui itu orang tahu tak boleh nak lawan. Nombor 2, semangat jihad dan kekuatan akidah umat Islam yang tinggi menjadikan mereka yakin berada di pihak yang benar. Jadi orang Islam yang pi pun pada masa tu muka mereka bukan muka yang cuak, mereka muka yakin. Orang yang muka yakin ni dengan tak yakin ni lain. Kalau kita tengok orang tu dia muka dia yakin sangat, ataupun muka orang ni dia rasa macam tak apa yakin, cuak, yang muka dia takut-takut. Macam tu. Orang Islam masuk Mekah muka dia yakin. Nombor 3, perpaduan dan kerjasama umat Islam yang menetap telah menjadikan semua strategi yang dirancang oleh Rasulullah SAW. Perpaduan dan kerjasama umat Islam yang mantap telah menjadikan semua strategi yang dirancang oleh Rasulullah SAW. Perpaduan dan kerjasama umat Islam yang mantap telah menjayakan semua strategi yang dirancang oleh Rasulullah SAW. Iaitu untuk menjayakan semua strategi mesti ada sifat kerjasama dan perpaduan. Tak boleh orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, orang ni dia punya idea macam ni, orang ni punya idea macam ni. Tak boleh, maknanya bertelagah. Jadi bila jadi macam tu mungkin tak berjaya. Tapi ni dia ada perpaduan dan kerjasama. Nombor 4, banyak penduduk Mekah telah tertarik dan memeluk agama Islam. Ramai penduduk Mekah yang memeluk Islam. 5, tentera musyrikin semakin lemah kerana banyak penduduk Mekah termasuk pemimpin dan pembesar Quraisy telah memeluk Islam. Pemimpin mereka pun dah peluk Islam. Nombor 6, pemimpin Quraisy telah terkorban dalam peperangan seperti Abu Jahal dan
seperti Abu Jahal bin Abdul Muttalib dan Utbah bin Rabi'ah. Abu Jahal ni bukan bin Abdul Muttalib. Maksudnya yang bin Abdul Muttalib ni Abu Lahab. Abu Jahal bukan Abu Jahal bin Abdul Muttalib ni. Dia tersalah tulis. Amru bin Hisham nama dia. Nama Abu Jahal ni. Kesan pembukaan kota Mekah. Kesan pembukaan kota Mekah. Pemimpin Quraisy terkorban dalam peperangan seperti Abu Jahal bin Abdul Muttalib dan Utbah bin Rabi'ah. Salah tu, bukan Abu Jahal bin Abdul Muttalib. Yang bin Abdul Muttalib ni Abu Lahab. Bapak saudara Nabi tu Abu Lahab. Abu Jahal ni bukan bapak saudara Nabi. Abu Jahal ni nama sebetulnya Amru bin Hisham, tak silap saya. Dan Utbah bin Rabi'ah ni orang yang paling keras lah antara Abu Jahal dan Utbah ni. Mereka ni paling memusuhi Islam. Okey, kesan pembukaan kota Mekah. Nombor 1, Rasulullah SAW diiktiraf sebagai pemimpin terulung. Apabila kota Mekah tu dibuka, jadi semua orang mengiktiraf dah, Madinah dah iktiraf Rasulullah sebagai pemimpin. Di kota Mekah pun Rasulullah pun dianggap sebagai pemimpin. Jadi dia tawan, jadi Rasulullah lah jadi pemimpin di Mekah juga pada masa tu. Syiar Islam semakin berkembang. Jadi pengaruh Islam ni semakin berkembang lah. Syiar dia, cara hidup dia semakin berkembang. 3. Dakwah Islam dapat dijalankan secara terang-terangan dan tersebar luas ke seluruh semenanjung tanah Arab. Jadi bila Rasulullah berjaya menawan ataupun membuka kota Mekah, dalam peristiwa pembukaan kota Mekah tu jadi penyebaran ataupun dakwah Islam dapat diluaskan. Surat 32. Umat Islam dapat beribadah tanpa sebarang gangguan orang-orang kafir. Jadi apabila dah kuasai Mekah, jadi pada masa tu orang kafir ataupun orang musyrikin tak boleh nak ganggu, tak berani nak ganggu orang Islam dah masa tu. Nombor 5. Masyarakat Mekah hidup dengan aman dan bekerjasama. Jadi orang-orang Mekah tu dah hidup dan aman, dan tak ada berperang, tak ada berkelahi dah. Penghayatan. Syiar Islam merupakan tanggungjawab umat Islam. Syiar tu kita menyebarkan pengaruh-pengaruh Islam tu ataupun unsur-unsur Islam tu tanggungjawab umat Islam kita. Tanggungjawab kita lah sebagai umat Islam. Nombor 2. Strategi yang bijak dan terancang membantu menjayakan sesuatu tindakan. Setiap benda kita kena buat ataupun kita susun dengan strategi yang bijak. Tak boleh buat cincai-cincai saja. Nombor 3. Memaafkan kesalahan orang lain merupakan amalan terpuji. Iaitu memaafkan orang. Bila orang dah tak mampu nak lawan, tak payah nak balas denda lah. Maaf lah. Dia tak boleh buat apa lah. Macam tu lah Nabi buat kepada orang kafir Quraisy, orang kafir di Mekah. Ketika mereka dah tak mampu nak lawan, Nabi pun lepas lah mereka. Mereka tak boleh nak lawan dah. Kalau lepas pun mereka tak akan melawan dah. Macam tu lah. Tak akan bagi mudarat kepada umat Islam. Latihan bawah. Tengok, pilih jawapan yang betul lah. Buat latihan muka surat 32 sampai 33 tu. Buat latihan tu. Okey. Nanti hantar kat saya. Latihan sebelum ni pun hantarlah kat saya. Dalam Telegram ke WhatsApp ke. Okey, nanti kita akan sambung pada pelajaran yang seterusnya. InsyaAllah. Kalau dapat kita habiskanlah tahun ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.